Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, untuk hari ini kita akan sambung unit 9 bawah tajuk bumi. Okey, pada hari Isnin kita dah belajar mengenai awal tajuk ini, iaitu mengenai sumber air. Okey, sumber air semula jadi. Baik, untuk yang ini kita akan sambung dengan tajuk kitaran air semula jadi. Okey, kalau kamu masih ingat, pada hari Isnin kamu ada belajar mengenai sumber air semula jadi. Ada 5 sumber air semula jadi. Cuba kamu ingat balik apa dia? Okey, yang pertama ialah hujan, yang kedua ialah tasik, yang ketiga ialah laut, yang keempat ialah mata air dan yang kelima ialah sungai. Okey, mata air ini air dari dalam tanah. Sungai lah. Laut yang kamu boleh tengok dekat kolam tu laut. Tasik yang ada di Tasik, kalau kamu pergi berjalan dulu ada tasik, itu tempat dia, dan juga air hujan. Air hujan ni biasalah. Okey, kemudian kamu juga ada belajar mengenai aliran air semula jadi, iaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Seperti kamu tengok gambar video ni, air ni dia turun daripada bukit, dia turun ke bawah. Dia maksudnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi untuk hari ini kita akan tengok tentang kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi. Kitaran ini yang berlaku pada setiap hari, sama ada kita sedar atau tidak sedar. Baik, kita tengok. Okey, yang ini ialah gambar satu kawasan pulau lah. Ni gambar satu kawasan pulau. Ni pulau, ada laut, ada gunung ganang, ada sungai. Okey. Okey, baik. Ini kamu boleh rujuk pada buku teks. Okey, dalam buku teks ada. Okey. Tajuk dia ialah kitaran air semula jadi. Bagaimanakah kitaran air semula jadi berlaku? Okey, baik, kita tengok nombor 1. Yang berbulat tu, yang bulat tu. Okey, nombor 1, air ataupun ayak daripada laut. Ayak daripada laut, dia akan dipanaskan oleh matahari. Okey, ayak daripada laut akan dipanaskan oleh matahari. Bila dia dipanaskan oleh matahari, ayak tersebut akan bertukar menjadi nombor 2, wap ayak. Wap air. Okey, wap air. Okey, ditulis kami menyejat menjadi wap air dan naik ke atas. Okey, bila jadi wap air, wap air ni akan naik ke langit. Dia akan naik ke langit. Okey, baik, kita tengok contoh wap air. Kalau kamu nak tahu, paling mudah sekali nak jumpa wap air ialah bila ibu kamu masak ayak di dapur. Kamu tengok ada asap yang keluar daripada cerek. Kamu rasa benda tu panas. Yang asap yang kamu nampak seperti asap tu, rasa dia panas. Itulah wap ayak. Okey, yang ini sebagai contoh kawasan yang ada air panas. Kawasan air panas yang mengeluarkan asap ni sebenarnya asap ni ialah wap air. Kalau kamu tahan tangan kamu boleh rasa basah. Kamu akan rasa basah. Ataupun kalau termasak ayak tu, kamu cuba ambil satu pinggan, kamu cuba tahan dan kamu akan nampak dia ada titisan air. Itu ialah wap air. Okey, wap air ini dipanaskan oleh matahari dan dia akan naik ke langit. Okey, kemudian bila naik ke langit, dia akan membentuk awan. Dia akan sejuk dan kemudian membentuk awan. Titisan air daripada wap air tadi
naik ke langit dan menyejuk, membentuk awan. Untuk proses ini, kita panggil proses kondensasi. Nama dia proses kondensasi. Yang nombor 2 tadi, masa wap ayak tadi, dia panggil proses penyejatan. Okay. Untuk proses penyejatan senang je. Nak tahu dia macam mana? Kamu sidai baju jadi kering. Sidai baju jadi kering. Itu ialah proses penyejatan. Ayak pada baju akan tersejat ke atas. Okay, ataupun kamu letak satu pinggan penuh dengan ayak. Kamu letak, pagi tu kamu tengok tengah hari tu ayak tu hilang. Tak ada ayak dah. Itu dipanggil penyejatan kerana air itu bertukar menjadi wap ayak. Wap air. Okay? Bila wap air naik ke awan, naik ke langit, bukan naik ke awan, naik ke langit, dia menjadi sejuk. Sebab suhu di langit itu dia sejuk. Okey, jadinya dia akan berubah menjadi titisan air dan membentuk awan. Ni awan. Yang putih-putih ni ialah awan. Kamu boleh tengok kalau kawasan tu kawasan yang basah ataupun selepas hujan, kamu tengok awan tu akan jadi sangat banyak. Tapi kalau kamu tengok kawasan yang kering seperti padang pasir, awannya kurang kerana ayaknya tak banyak. Tidak ada sumber air untuk membentuk awan. Okey. Selepas awan terbentuk daripada titisan air. Semakin lama, semakin berat. Semakin lama, semakin banyak. Jadi, bila banyak, tengok dia kata apa? Awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Bila terlalu banyak sangat air, dia akan bertukar menjadi ayak hujan. Dia akan turun sebagai air hujan, ayak hujan. Okey. Kalau kamu tengok yang gelap-gelap duk kata pokok hujan tu. Jadi macam inilah dia gelap. Kemudian dia akan turun sebagai air hujan. Ni ayak hujan. Tengok tu. Ayak hujan turun. 2-3 hari ni tengok hujan duk turun. Walaupun panas, kadang-kadang duk hujan lebat. Okey. Jadinya, bila turun, dia akan jatuh kembali ke laut. Dia turun jatuh ke laut. Air hujan mengalir semula ke sungai dan laut. Bila dia turun, dia jatuh dekat sungai, dia jatuh kat laut. Jadinya, dia ada di situ. Pusing balik semula kepada yang pertama tadi, daripada air, naik menjadi wap air, menjadi awan, menjadi hujan dan turun semula. Dia ulanglah putaran tu berputar-putar. Okey, menjadi berputar-putar, dia pusing. Putaran tu dia pusing. Dia hari-harilah seperti itu. Okey, jadinya rumusan yang kita boleh buat ialah kitaran air semula jadi, dia bermula dengan air. Kemudian air itu bertukar menjadi apa tadi? Wap air. Wap air bertukar menjadi apa dia? Awan. Awan bila penuh dengan air akan membawa hujan. Turun sebagai hujan. Hujan turun jadi kepada air semula. Okey. Okey, jadinya air bertukar menjadi wap air. Wap air bertukar menjadi awan. Awan turun dan awan penuh dengan air akan turun sebagai hujan. Okey, itulah kitaran air semula jadi. Empat ni. Okey. Air, wap air, awan, hujan. Wap ayak, awan dengan hujan. Okey, empat kitaran ni yang utama. Okey. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Okey, jangan lupa untuk buat latihan
dalam buku aktiviti sains muka surat 68 dan 69 berkenaan dengan kitaran air semula jadi. Dia punya jawapan ada kat sini ni. Mana ni? Ni. Yang saya tunjuk tadi, yang 4 tu. 4 ni, ini ialah jawapan kepada latihan itu. Yang mana kamu nak kena lukis, yang mana kamu nak kena namakan, ini ialah jawapan dia. Okey, kamu boleh rujuk balik pada video ini. Laju ke depan. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.